kurang seminggu lagi kita akan Ramadan. Jadi peran yang dilakukan kita dalam menyambut atau menjalankan ceramah amal Ramadan dan tajuk yang sedang Ramadan. Tapi pada malamnya kita disapa yang mulia, yang berbahagia Ustaz Zul Mentan, Ustaz Alif, Jamin, Ustaz Zul adalah orang bebas. Zul yang saya dah kenal lebih 2 tahun. Sejak dia balik daripada Mesir, kita kawan yang tinggi sampai lagi. Alhamdulillah, sahabat tu masih jalan sampai hari ini. Dan beliau ada keluar di sini sebanyak 2 kali. Ada hari Rabu, Selasa pertama dan Rabu kedua. Dan minggu ni dapat hari kedua satu dapat sangat dan hari keempat, Rabu keempat dan keempat ketiga. Itu ada dari malam masjid yang banyak sebagainya dan kita sambung masjid itu untuk beri firman dan hal yang ada pada itu. Sahabat Alim ini saya kenalkan bahawa dia adalah keluarga Kim sekarang tak lama daripada dalam 2015 sampai sekarang. Dan juga ada kuliah mendapat sebulan sekali dan juga kadang-kadang ada kuliah ada khutbah yang kosong kita mengingatkan. Jadi terima kasih kepada kita yang sudi ada di tempat ini. Cuma kita tak dapat Ustaz Dr. Yusri Al-Hafiz dan 13 minit diberitahu arahan universiti untuk dia pergi ke Kuantan. Jadi minta maaf, insyaAllah lain kali dan nanti. Kalau kalian pun kalau dapat sempat pada minggu 5 itu saya buat. Jadi untuk pada malam ini tajuknya adalah persediaan buka Ramadan. Saya hanya moderator, saya hanya menjaga masa. 15 minit untuk Ustaz, 15 minit untuk Alim. Coaching punya dia akan berhenti lepas ada Ustaz Alim. Jadi maknanya 15 minit berkali 1 jam. 20 minit tuan-tuan boleh buat soal jawab. Apa pertanyaan? Soalan? Tuan-tuan boleh WhatsApp kepada saya. Nombor telefon saya 019 262 5590. Boleh buat soalan ataupun Ustaz tuan-tuan boleh rujuk kepada Ustaz Malik yang menjawab soalan tuan-tuan. Ataupun bebas Ustaz boleh jawab. Jadi itu saja. Saya tidak tahu terima kasih kepada benar dan semua yang berkuasa dan semua terima yang ada kepada insyaAllah kita menunggu kehadiran saudara yang ada di Tuan Masing dan hadir di sini untuk kali pertamanya nanti jadi baru ini dengan forum amal Ramadan. Jadi dengan ini saya akan masa silakan kawan kita Ustaz Zul untuk menyampaikan ceramah kita. Bismillah dulu. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس صدق الله العظيم. Pertamanya marilah kita memanjatkan syukur pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada malam ni. Terima kasih pada Tuan Haji Ismail yang saya hormati, Salim yang bersama kita pada malam ni. Syukur kerana Allah berikan kesempatan pada kita untuk sampai dekat-dekat dengan Ramadan. Dan kita berharap semoga kita akan dapat masuk ke dalam Ramadan kali ini. Kerana Ramadan adalah bulan ketenangan. Bulan Allah menjadikan kita dengan pelbagai kelebihan. Dan bulan yang Allah memberikan di dalamnya penuh dengan keberkatan yang macam diceramahkan oleh ustaz-ustaz yang telah banyak memberikan pencerahan kepada kita tentang Ramadan.
Cuma apa yang pastinya Ramadan adalah satu madrasah. Allah jadikan untuk tarbiyah. Allah jadikan pada kita sebagai suatu tempat untuk kita membersihkan diri kita. Sebab tu hadis yang masyhur akan dibaca oleh nanti, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan dan muhasabah, diampunkan dosa terdahulu kepadanya. So di situ memberikan gambaran pada kita bahawa Ramadan adalah bulan yang penuh keberkatan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran di dalamnya. Dan Allah memang menjadikan Ramadan sebagai Sayyidul Syuhur, penghulu bagi segala bulan. Kan? Sayyidul Syuhur, Syahr Ramadan wa Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah. Hari penghulu bagi hari adalah hari Jumaat. Penghulu bagi bulan adalah bulan Ramadan. Jadi di situ memberikan gambaran kepada kita bahawa Ramadan ini adalah satu bulan tarbawi. Kenapa tuan-tuan? Sebab Islam ni dia tak cukup dengan hanya bercakap. Kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Besarlah dosanya kamu cakap tapi kamu tak buat. Tahu tak kenapa orang hari ini hidup dalam suasana mereka rasa mereka dah baik. Mereka rasa mereka beriman. Kan? Wahum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji dengan keimanan mereka. Cara Allah menguji itulah Allah mengatur satu program. Ini tarbiyah tahunan tau. Sebab nak tukar manusia daripada fragile kepada anti-fragile. Nak tukar manusia daripada jadi manusia yang cepat koyak kepada manusia yang marah boleh tapi tak koyak. Dia gitu. Jadi inilah yang menyebabkan Ramadan didatangkan. So kita pun tahu, tapi bila kita masuk, kita berlalu tapi tidak ada promotion, tidak ada definisi, tidak ada ruh yang diberikan penjelasan, maka menyambut Ramadan jadi sebagai al-adah, sebagai adat saja. Kita nak mengelakkan adat tu sebab ialah benda yang sudah menjadi habit, lama-lama dia kalau tidak diberikan definition, dia akan jadi adat lah. Sembahyang pun akan jadi adat sebab kita dah terbiasa dengan solat. Maka orang pun solat. Cuba ada satu slot muhasabah. Kenapa solat? Cuba beritahu kenapa kamu solat. Jarang orang tanya soalan tu. Kenapa kamu solat? Dia pasti jawab dengan jawapan yang ringkas. Kerana perintah Allah. Manfaat untuk kamu? Apa kamu dapat dengan solat? Dia akan jawab, kali ikut taklah manfaat banyak, pahala lah kot. Orang kita diajar mendefinisikan pahala. Pahala. So orang mengejar pahala. Padahal untuk orang Islam tak perlu mengejar pahala. Sebab pahala tu akan datang bersama ibadah yang dia buat. Yang dia kena buat mencari nilai. Supaya dia jelas kenapa dia buat. Bila dia jelas kenapa dia buat, menjadikan akhir sekali dia rasa masuk ke dalam Ramadan itu dengan penuh muhasabah. Dia akan rasa ini nilai terbaik. Dia rasa inilah momen yang terbaik. Inilah perkara yang kalau aku terus ambil, dia akan manfaat banyak. Tuan-tuan, apakah manfaat terbesar Ramadan? Dalam ucapan mufti wilayah, saya tak ingat sama ada Dr. Zul atau Dr. Luqman yang baru ni, cerita tentang apakah hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan paling besar mengajar perasaan ju', perasaan lapar. Kenapa penting perasaan lapar ni? Kalau kita tak lapar, kita tak akan rasa kesusahan orang lain. Manusia ni dia suka lupa dengan perasaan susah tu. Kan? Dulu dia susah, dulu dia menderita semasa dia dalam keadaan hina, miskin ataupun tidak ada kuasa. Tapi bila dia dah ada kuasa, dia repeat balik kesilapan, kesalahan yang dulu dia kata ke orang jangan buat. Dia kata jangan tindah manusia. Bila ada kuasa, dia tindah balik manusia. Puncanya apa? Bukan sebab dia itu bukan sebab dia itu sengaja, tapi dia tidak diperingatkan. Dia tidak mendapat perasaan tu balik. Sebab perasaan senang ni lama-lama menyebabkan orang lupa perasaan susah. Susah ni, dia susah bila kena. Tapi dah lama-lama susah, dia akan timbul perasaan sedap. Bila sedap, dia akan lupa. Manusia ni memang pattern dia cepat lupa. An-nasu nasyun. Manusia ni memang pelupa. Nak buat macam mana? Dia lupa balik momen kesusahan dia. Sebab tu Nabi Allahumma salli Muhammad, Nabi Yusuf alaihissalam, dia cukup tak mau dia terlupa. Dia cukup tak mau dia terlupa kesusahan dia. Sebab tu dia melazimi puasa.
bila dia melazimi puasa. Sebab bila orang tanya kepada Nabi Yusuf, kenapa puasa? Semoga aku tak lupa perasaan susah yang pernah aku hadapi. Bila kita pernah feel perasaan susah, menyebabkan kita akan mudah mengeluarkan zakat. Sebab tu difardukan zakat. Bukan apa, bukan sebab nak tolong orang sangat. Nak bagi feeling kita bahawa kalau susah, kalau kamu tak tolong orang, macam mana perasaan lapar kamu? Kamu tak tolong orang, cuba bayang orang tu susah. Kamu sendiri pernah rasa lapar tu. Tapi kalau tak ada tarbiyah Ramadan, bila nak rasa lapar? Dalam Facebook ditunjuk tuan-tuan, bagaimana dia buat social experiment. Orang ni dia share dalam Facebook. Social eksperimennya adalah dia minta $1 saja daripada orang kaya. Dia kata hari ni saya nak buat social eksperimen, nak minta just $1 from anybody. Kalau orang tu bagi $1, dia akan bagi lebih. Pergi jumpa, dia sendiri tak sangka bila pergi jumpa orang kaya yang isi minyak di petrol pump, pergi jumpa mereka, dia minta, "Sir, please help me. I just need $1. You can give me $1, please?" Apa jawapan orang-orang yang bila dengar ucapan tu? Dia kata, "I don't have $1. You should find the job. You cannot take money from the others. Like this. This is wrong." Nampak? Orang kaya jawab, "Tak boleh ambil duit. Kau kena pergi kerja. Kau muda lagi, kenapa nak minta ke orang?" Pasal apa? Orang tu kaya. Dia dah lupa perasaan lapar. Dia pun dah tak, jarang dah tak susah. Dia pun dah jarang susah. Berapa orang yang pakai Camaro, yang pakai Mustang, yang pakai Hummer, dia pergi jumpa, semua jawapan hampir sama, iaitu kamu patut cari kerja. Tapi bila dia pergi kepada homeless, dia jumpa mereka-mereka yang susah, yang kelaparan, dia jumpa satu kakak ni. Dia kata, "Please help me. I'm very hungry. Saya sangat lapar. Boleh tolong saya?" Kakak tu kata, "I just have $2. Saya ada $2 je. But I can give you $1. Saya boleh bagi awak $1. Saya nak pakai $1 ni." Dia terkejut. Kakak yang hanya ada $2 boleh bagi padanya $1 dan dia simpan $1. Dia pun tanya, "Kak, kenapa bagi pada saya duit ni?" Apa jawapan dia? Ni, jawapan dia apa? "Sebab aku pernah rasa lapar tu macam mana. Aku tahu rasa lapar tu. Dan aku tahu apa perasaan kamu di saat ni. Sebab kelaparan kamu tu, aku dah pernah rasa." Allah perintahkan seluruh orang Islam, jangan lupa perasaan lapar tu. Semoga sentiasa nak tolong orang. Semoga sentiasa jangan nak fikir nak tindas orang. Semoga sentiasa berfikir bahawa aku mesti kena betulkan hidup aku. Dan aku kena ada perasaan, rasa ithar pada orang lain. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qasasah. Mereka sanggup mengutamakan orang lain. Jangan lupa pada diri mereka sendiri. Itu tujuan fungsi dia. Bukan pasal nak masuk bazar Ramadan, kan? Bukan pasal nak buka puasa. Bukan pasal itu. Ialah faktor kesihatan pun adalah. Orang kata puasa ni faktor untuk kesihatan, betul. Hari ni pun di barat mereka kempen satu sistem puasa. Dia panggil intermittent fasting. IF. Intermittent fasting ni orang-orang barat suka buat 16 jam puasa, 24 jam puasa, 36 jam puasa. Puasa ini dipanggil wet fasting. Kerana dia pun boleh minum air. Cuma dia puasa tu kerana nak menurunkan tekanan darah di dalam badannya. Nak bagi dia jadi sihat. Nak bagi badannya lean. Maka mereka puasa. Mereka ada purpose untuk kurus, untuk badan lean, untuk jadikan tekanan darah tinggi, kencing manis mereka dapat stabil dengan sebab berpuasa. Islam ajak lama dah tuan-tuan. Bahkan puasa Islam lebih sukar daripada intermittent fasting. Sebab kita dipanggil dry fasting. Minum pun tak boleh tuan-tuan. Itu beza dia. So di situ, gabung jalin tarbiyah ni, manfaatnya lah untuk kita. Bukan untuk Allah. Siapa puasa kata untuk Allah, tak betul. Puasa tu niat untuk Allah. Tapi manfaat adalah untuk kita. Menjadikan kita akan cukup tarbiyah. Bila kita kena, sebab Allah bagi proses apa? Tahu tak? Titik paling susah dalam hidup adalah tak makan. Tak ada duit, boleh lagi. Tak ada kewangan, boleh tangguh. Tadi saya baru jumpa dengan Sunny Express. Kebetulan saya tengah buat story pasal Sunny Express.
Dia kata, saya tanya soalan, Tuan, macam mana masa PKP itu? Cukup soalan ni. Ulang ha. Macam mana PKP itu? Tak boleh bayar ni, bah apa semua? Bah banyak, hotel ada. Dia kata, alhamdulillah Ustaz, nasib ada moratorium. Jadi kita boleh dah tangguh bayaran tu. Maknanya walaupun tak ada duit, tapi sebab boleh ada makan, okey. Susah ni, kalau tak boleh bayar rumah, senang, lelong rumah. Susah ni, kalau tak boleh duduk Kuala Lumpur, duduk kampung. Betul tak tuan-tuan? Kita ni habis kuat esok, tak boleh duduk Kuala Lumpur, duduk tak ada apa, balik kampung. Saya tak ada kuliah, balik duduk Sungai Petani, buat masalah. Kan? Rumah mak duduk ada, tuan. Bawa nak 15 orang, bini 2 orang, pergi duduk rumah mak, padang muka. Semak lah rumah, tuan. Jadi kita tak ada masalah, tuan. Dari segi nak cari tempat duduk, rumah kita jual di sini, ambil duit tu buat rumah di kampung, tak ada masalah. Susah itu tak susah, tapi Allah tarbiyah, benda paling susah apa dia? Tak ada makan. Jangan. Tapi sebab kita dah ditarbiyah, tak ada makan ni, maka yang lain tu akan jadi mudah. Allah bagi terbawi pada titik yang paling manusia tak sabar. Tak boleh makan. Tak boleh makan, tak apa. Tak boleh minum. Kawan saya, dia kena kanser. Dia dah 5 tahun tak puasa. Saya kata, tak boleh puasa ke? Ustaz, tak makan, tak apa. Saya ni masalah bila kena kanser, saya tak ada air liur. Saya kena minum 24 jam. Kalau sekadar tak makan, memang saya tak makan. Tapi tak boleh, tak minum, air tak ada. Jadi saya tak boleh puasa sebab air. Kalau saya puasa, saya akan kering. Kering ni menyebabkan saya akan mati. Jadi saya tak puasa Ustaz, saya bayar fidyah. Nampak tak? Puasa sangat krusial sebenarnya. Dia memberikan latihan. Sebab itulah orang Islam jarang kita dengar bunuh diri kalau dia menjalankan agama. Yang jadi masalah ni adalah orang Islam LGBT ni yang masalah, kan? Yang tak kena tahuan halu ni, tuan. Yang menyokong perempuan kahwin perempuan, laki kahwin laki. Ni memang tak ketahuan. Hak tak ketahuan ni tak boleh buat apa. Tapi hak orang ketahuan, insya-Allah jati diri dia kuat. Sebab itulah kita sebut puasa ini perisai. As-saumu junnatun. Puasa adalah perisai. Yang macam seorang penulis tulis, anti-fragile. Puasa ini menjadikan kita sangat anti-fragile. Manusia fragile. Bila-bila saja dia boleh kapuh, koyak. Kenapa dia akan musnah? Tapi kalau dia telah tarbiyah, sebulan ditarbiyah, Ramadan ditarbiyah, masuk tarbiyah pula hari Jumaat, tarbiyah lagi, solat berjemaah, maka tarbiyah itu mencukupkan sifat kita sebagai kekuatan sebagai manusia. Itulah kelebihan dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan moderator pada malam ini, Al-Mukarram Al-Fadhil Ustaz Ismail. Bahkan bicara malam kita pada forum perdana boleh kita namakan pada malam ini Al-Mukarram Al-Fadhil Ustaz Zulfandar. Para alim ulama, pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, dan tak dilupakan kepada para pelayar yang melayani program kita ini melalui platform siaran Facebook Live. Yang melayani dari barat, kita doakan moga mendapat berkat. Yang melayani dari timur, kita doakan moga terus makmur. Melayani dari utara, kita doakan moga terus sejahtera. Yang menonton dari selatan, kita doakan keampunan dan keberkatan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Pada malam ini kita berada di satu forum yang membicarakan satu tajuk yang begitu mustahak dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin, iaitu persediaan menyambut Ramadan al-Mubarak. Sebagaimana dimaklumkan oleh Fadil Ustaz Zul sebentar tadi, Ramadan merupakan adil kepada sekalian bulan. Inna sayyidal ayyam yaumul jumu'ah. Sesungguhnya penghulu atau
raja kepada segala hari Jumaat. Wa inna sayyidah syuhur syahrul Ramadan. Dan penghulu ataupun raja bagi sekalian bulan itulah bulan Ramadan. Bila kita faham Ramadan ini adalah raja kepada sekalian bulan, maka kalau nak sambung raja, persediaannya pasti luar biasa. Betul tak? Contoh, kalaulah di masjid kita ini bawa buli yang maha mulia Serifat Dr. Baginda yang dipersuat aku nak mencemoduli ke masjid kompleks pertanian sedang. Persediaannya pasti luar biasa. Betul tak? Sebab apa? Dia raja, dia raja. Dan Ramadan memang betul-betul dia raja. Buktinya nak mengumumkan kehadiran dia, bukan Perdana Menteri boleh umum, bukan Menteri boleh umum, bukan pembaca berita TV3 Kamarudin Makri boleh umum. Yang nak umumkan kehadiran raja segala bulan, mesti orang yang ada kaitan dengan raja juga. Siapa dia? The keeper of the ruler's seat, penyimpan moho besar raja-raja. Tan Sri Sheikh Daniel Sheikh Ahmad setelah diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Tuan-tuan, biasanya dalam hal urusan agama, ia berada di bawah state maker, iaitu urusan negeri masing-masing. Negeri Kelantan tak boleh campur urusan wilayah. Wilayah tak boleh campur urusan Selangor. Selangor tak boleh campur urusan Perak. Perak tak boleh campur urusan Johor. Tapi tan Ramadan, oleh kerana dia ni raja, sepakat majlis raja-raja pada mesyuarat majlis raja-raja kali yang ke-92 yang berlaku pada bulan Jun tahun 1986, memutuskan satu ketetapan menyambut Ramadan dan Syawal tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Syawal mestilah serentak seluruh negara. Dulu mungkin Ustaz Ismail pernah ingat, pada bulan Jun, tepatnya 12 Jun tahun 1983, ada dua negeri yang menyambut Ramadan dan menyambut Hari Raya lebih awal daripada negeri-negeri yang niat Ustaz. Negeri apa Ustaz? Negeri Perak dan negeri Johor. Sebab masa itu urusan agama ni orang negeri. Yang boleh mengisytiharkan berkaitan agama ni negeri. Tapi oleh kerana Ramadan ni dia raja, sepakat majlis raja-raja kita kena sambung serentak. Para jemaah sekalian, saya selaku PPNCR penolong pendaftar nikah cerai rujuk bagi wilayah persekutuan. Orang nak nikah kahwin, biasanya kita jumpa dengan kita. Kita nak sebutnya dalam bab agama ni tak sepakat, payah sepakat. Contohkan, mas kahwin di wilayah persekutuan tak sama dengan mas kahwin di Selangor. Contoh, kalau tuan-tuan nak kahwin di Selangor, mas kahwinnya RM300. Tapi kalau nak kahwin di Bandar Tun Razak, dia akan murah RM80. Nak kahwin di Kelantan, tak ada ketetapan. Nak kahwin di Nilai, Negeri Sembilan, RM22.50. Nak kahwin di Johor, RM22.50. Nak kahwin di Perak, RM101. Nak kahwin di Kedah, tak ada ketetapan. Sebab apa? Urusan agama, urusan state. Tapi Ramadan, oleh kerana dia raja, maka mestilah majlis raja-raja campur masuk tangan, campur tangan. Nak sambungnya mesti serentak seluruh negara. Ini saya jadikan sebagai mukadimah dan katakan betapa besarnya Ramadan Al-Mubarak. Oleh kerana dia tetamu di raja kita para jemaah sekalian, maka sambutannya, kehadirannya, keberangkatannya pastilah disambut tidak sebagaimana kita menyambut bulan budaya. Tak sebagaimana kita menyambut bulan Sya'ban, bulan Rejab, Jamadil Akhir, Jamadil Awal kepada mati. Tidak. Oleh kerana apa? Ramadan ini dia raja.
Maka saya nak sebut bagi menjawablah tajuk kita pada malam ini, persediaan untuk kita menyambut Ramadan. Yang pertamanya saya nak menyebut dalam pusingan yang pertama ini, marilah kita menyambut raja segala bulan ini dengan kita perbaiki hablum minallah. Ini yang paling penting. Kita perbaiki balik hubungan dengan Allah dengan kita lakukan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, kembalilah kamu kepada Allah. Perbaikilah hubungan dengan Allah. Caranya macam mana? Dengan kita lakukan taubat nasuha. Boleh jadi bulan Syakban banyak salah silap kita. Boleh jadi bulan Rajab banyak kali tersenonoh kita pun. Boleh jadi bulan Jamadil Akhir, Jamadil Awal, bagai-bagai. Banyak benda-benda yang tak baik kita tengok. Maka kedatangan raja segala bulan ini, kita sambutnya. Yang pertama, kita perbaiki balik hubungan dengan Allah dengan kita lakukan taubatan. Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada dalam kalangan orang-orang beriman itu pernah melakukan salah silap, pasti kita ada salah silap sebelum daripada. Kullu ibnu Adam khata'un, setiap anak Adam pasti pernah buat salah, buat silap. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah silap itu, dia kembali kepada Allah dengan bertaubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dalam kalangan orang Islam itu pernah dalam hidupnya buat salah, silap, benda-benda tak senonoh, thumma yatawaddah. Macam mana cara dia nak perbaiki balik hubungan dengan Allah? Ambil dulu. Fayuhsinul wudu. Perbaikilah, ambil wudu tu elok. Thumma yusalli rak'atain, setelah itu dia dirikan 2 rakaat salat. Allahu akbar. Salat sunat taubat. Thumma yastaghfirullah, kemudian dia perbanyakkan istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Banyak sikit astaghfirullahalazim. Banyak lagi astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebaik-baiknya perlu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abdika wa 'abdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. 3 cara memperbaiki hubungan dengan Allah. Ini kita boleh buat sekarang. Berwudu sebaik-baiknya, wudu itu akan mengukuhkan salah silap. Allahu Akbar, salat sunat taubat. Kemudian dilazimi istighfar, astagfirullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunatnya, illa ghafarallahu lahu. Malaikat Allah akan mengukuhkan dosa-dosa yang telah dia lakukan sebelum daripada ini. Maka persiapan menyambut Ramadan, tetamu di raja kita ini paling mustahab, paling utama perbaiki hubungan dengan Allah. Benda-benda yang tak baik yang kita lakukan sebelum daripada ini, hentikanlah. Benda-benda tak senonoh yang pernah kita pergi, pernah kita buat, pernah kita pandang, stop. Perbaiki hubungan dengan Allah. Maka setelah selesai hubungan dengan Allah diperbaiki, persediaan yang kedua menyambut kedatangan Ramadan, kita perbaiki hablum minannas. Perbaiki hubungan sesama manusia. Ada orang excited dengan kedatangan Ramadan. Oh, nanti saya nak buat salat tarawih 20 rakaat. Mantap. Saya nak khatam Al-Quran pada kurang sebulan 2 kali. Mantap. Saya nak salat duha, saya nak tahajud, saya nak qiyamul lail, saya nak salat sunat tasbih. Mantap. Tapi ingat,
kalau ada hablum minan nas yang terputus, khidmat Allah, sambung balikkan tali silaturahim tersebut. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Imam Muslim kata ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Imam Muslim, dan menyampaikan majlis ilmu, maka kata Abu Hurairah, sekiranya ada dalam kalangan yang hadir majlis ilmu ini yang sedang putus silaturahimnya, baik. Ketika itu datanglah seorang lelaki, kemudian dia keluar daripada majlis ilmu tersebut. Rupa-rupanya dia pergi sambung silaturahim yang putus dengan makinya sebelum ini. Kamu tak tegur-sambung, tiba-tiba dia sambung balik silaturahim. Maki dia tanya, kenapa awak datang ni? Abu Hurairah katakan, siapa-siapa yang putus silaturahim, jangan duduk dalam majlis ni, pergi sambung silaturahim. Maka kenapakah Abu Hurairah mengatakan demikian? Maka pemuda balik ke majlis Abu Hurairah, bertemu dengan Abu Hurairah, bertanyakan apa sebabnya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan aku dengar sabdanya, la tanzilu rahmatin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah akan tertahan pada satu kelompok perhimpunan itu yang ada padanya memutuskan silaturahim. Maka persediaan yang kedua selain daripada kita perbaiki hablum minallah, saya seru diri saya seru kepada para jemaah sekalian, menjelang Ramadan kurang-kurang lebih 1 minggu sahaja. Kalau ada dalam kalangan kita pada saat ini, pada ketika ini, pada waktu ini, putus silaturahimnya dengan ahli keluarganya, putus silaturahimnya dengan adik-beradik, putus silaturahimnya dengan sepupu sepapaknya, makin-makinnya, balik daripada program kita kontak dia, kita WhatsApp dia, kita hubungi dia, kita katakan kepadanya, menjelang Ramadan saya sudah perbaiki hablum minallah, pada saat ini saya dah perbaiki hablum minan nas. Allah. Semua. Wallahu ta'ala alam. Bila sebut tadi, Ustaz Ali sebut tentang hablum minallah. Kita tujuannya untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menariknya adalah Allah Ta'ala sangat mengasihi kita, sayang pada kita. Jadi dia tak nak ada satu pun hari kita terlupa dengan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa mengatakan bahawa dia akan ada di sisi kita. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-Ku bertanya kepadaku, jawab aku ni hampir. Aku memperkenankan doa atau permintaan apabila mereka meminta. Cantiknya Allah Ta'ala buat satu bebanan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada benda mungkin kita tak suka, tapi benda tu baik untuk kita. Kalau dipandang dari segi tujuan melakukan ibadah ni, memang dia masyaqqah. Ibadah ini bebanan. Tapi memang manusia perlukan bebanan untuk menjadikan dia baik. Kalau manusia hidup dalam keadaan normal, dia hidup dalam keadaan biasa, dia hidup dalam keadaan tidak ada tekanan, dia akan jadi lemah, dia akan hilang punca, dia akan jadi tidak bersedia dalam banyak keadaan. Sebab tu manusia sangat perlukan dua keadaan. Dua keadaan, senang dan susah. Jangan kata manusia perlukan kesenangan, tak. Manusia memerlukan gabungan senang dan susah. Baru dia boleh jadi manusia. Sebab tu, apabila manusia itu dia skip daripada menghadapi kesusahan. Sebab tu dia tidak boleh menjadi sebagai manusia. Sebab manusia memang dilahirkan untuk menjadi mujahidin, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum dia berjihad menggunakan perkara yang lain, Allah susun maratib ataupun tertib untuk dia. Hadapi dulu kesusahan secara peribadi. Hadapi susah dulu, benda tak cukup makan.
Hadapi susah dulu, benda yang menyebabkan kamu latih diri kamu. Bila kamu dah latih diri kamu, maka hujung nanti, bila ada apa-apa hal, kamu akan boleh bersedia. Kalau timbul kelaparan, kamu tetap akan sharing. Kalau timbul bencana, kamu akan bantu orang. Kalau timbul musibah, nanti kamu akan rasa bukan kamu saja yang susah, orang lain juga menghadapi kesusahan. Tapi kalau tak pernah ditarbiah, manusia akan pentingkan diri. Sebab memang manusia, keadaan asalnya, bila ada nafsu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bila Allah bagi perasaan keji dan perasaan takwa dalam jiwa, kebiasaannya kalau tidak ditarbiah, dia akan ikut perasaan keji. Terus. Dia akan ikut perasaan keji. Sebab tu manusia tidak ditarbiah, manusia yang akan ikut keadaan yang asal dia, iaitu keadaan nafsu mengontrol dia, nafsu mengawal dia. Sebab tu kita kata, soal tarbiyah ini bukan hanya untuk kita jadi orang yang baik saja, tapi kita boleh jadi manfaat pada orang lain. Datang saja apa musibah, walaupun kita susah, kita akan jadi pembantu kepada orang lain. Cuma hari ini yang menjadi persoalan tentang puasa ni adalah, puasa ke, haji ke, saya duk rasa itulah ada benda yang sikitlah kot kita kena berikan penjelasan ataupun kita kena kembalikan semula. Bahawa puasa kita hari ini tidak menjadi kekuatan. Sebab kita berpuasa untuk peribadi. Islam ni dia ajar satu sistem. Kamu bersedia bukan untuk diri kamu. Kamu bersedia untuk membangunkan ummah. Sebab tu cuba tuan-tuan tengok. Tak ada satu pun amalan yang Nabi buat melainkan menguatkan ummah ini menjadi ummah yang kuat. Sepatutnya puasa kita menjadikan kita kelompok yang sama-sama kuat untuk mendepani keadaan dan cabaran. Tuan-tuan, tadi saya baru baca kitab Saidul Khatir. Kitab yang ditulis oleh Ibnul Jauzi. Dia cerita tentang satu tajuk mana lebih menarik, akhirat ke dunia. Dalam tajuk tu dia kata, memang Allah menjadikan banyak halangan. Allah jadikan ada benda tak boleh buat. Allah jadikan ada benda yang haram. Tujuan dia apa? Untuk menajamkan pemikiran kita, mencari jalan semoga kita jadi lebih kreatif. Allah jadikan kita tak boleh buat zina, semoga kita boleh uruskan perkahwinan. Allah jadikan kita tak boleh dedahkan aurat, semoga kita cipta pakaian yang terbaik. Allah jadikan kita tak boleh melakukan perbuatan-perbuatan keji, semoga kita kreatif mencari jalan yang boleh melahirkan perbuatan terpuji. Nampak tak? Ada Islam. Sepatutnya puasa melahirkan orang yang keluar daripada bulan Ramadan, dia sanggup untuk membangunkan semula ummah yang sedang berada di bawah. Sebab Nabi, bulan Ramadan bulan kekuatan. Pergi perang menang. Cuma persoalan yang timbul, adakah sahabat pergi perang tu dalam keadaan berpuasa ke tidak? Ya, Nabi memang suruh buka. Ada masa sahabat berpuasa, tapi ada satu masa Nabi suruh buka. Kerana Nabi tak nak peperangan tu umat ni lemah. Sungguh puasa ni dia melemahkan. Jadi jangan kita buat tahayul, kita kata sahabat Nabi bila pergi perang, mereka berpuasa. Tak, mereka buka puasa. Nabi perintahkan mereka berbuka dalam sesetengah daripada medan perang. Sebab nak pastikan ada kekuatan. Mereka pernah keluar daripada Fathul Mekah, sampai di satu tempat mereka masih berpuasa. Sampai di satu tempat lain Nabi kata, okey, kena buka semua. Dah tak boleh puasa dah. Sebab sebentar lagi kita akan ada cancaman yang lebih besar. Nampak tak? Tapi bulan Ramadan, bulan yang awalnya para sahabat berpuasa, di tengah jalan Nabi suruh buka, nak bagi tahu Ramadan, bulan penyatuan dan kekuatan. Tapi hari ni orang tak cakap buat tu. Orang cakap pasal peribadi. Saya cukup rasa sikit tak berapa selesa. Asyik-asyik cakap peribadi. Asyik-asyik cakap individu. Aku nak ibadah. Aku nak masuk syurga. Aku nak jadi terbaik. Yang dia tak cakap, umat terbaik, tak terbaik, dia orang tak peduli. Apa nak jadi pada hari ini, tak peduli. Sedangkan seluruh amal ibadah yang kita buat dalam Islam, sepatutnya menguatkan kita secara jama'i. Tuan-tuan, khutbah dibuat bukan saja-saja, tuan-tuan. Semoga orang keluar daripada medan khutbah, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Keluar di atas muka bumi, mencari kelebihan Allah. Sebab tadi dia dah dapat semangat untuk buat dunia jadi lebih baik.
Tapi berapa banyak khutbah yang dihidangkan hanya bersifat peribadi. Cakap pasal diri sendiri. Cakap pasal muhasabah. Berapa ramai orang sembahyang hanya peribadi. Dia tak anggap sembahyang to connecting people. Jumpa dengan orang, salam, berhubung, bercakap, lita'arafu dan lita'awanu, untuk saling kenal mengenal dan boleh saling connecting untuk bantu membantu. Tak jadi tuan. Inilah yang saya duk fikir, macam mana saya nak buat? Macam mana kita nak buat? Macam mana nak pastikan puasa kali ini kita berjemaah dan kita keluar daripada puasa, kita tetap berjemaah melakukan kebaikan pada ummah. Itu yang saya duk fikir. Nak buat macam mana tuan-tuan? Tapi saya akan terus buat. Saya akan terus kempen. Puasa, haji ke, solat ke, adalah untuk pastikan ummah ini kuat. Bukan kuat secara individu. Kali ini semua orang berbangga dengan individu. Datang Ramadan, dia orang akan keluar zakat. Yang kaya akan rasa dirinya membantu sang miskin. Tapi secara individu. Tapi dia tak fikir dengan zakat dia keluarkan membantu ummah untuk jadi lebih baik. Bagi dia itu kefarduan peribadi. Tak. Itu kefarduan jama'i. Tuan-tuan, selagi kita bercakap Ramadan dalam bentuk infiradi, bentuk individu, selagi itu Ramadan tidak menjadi kekuatan. Tapi kalau kita bertukar cakap Ramadan ini daripada individu kepada menguatkan jemaah. Sebab cuba cari ibadah dalam Islam yang hanya membabitkan seorang diri. Ramadan ni Allah suruh berjemaah. Sebab solat tarawih itu dilakukan secara jama'i. Nampak tak tuan-tuan? Buat apa datang? Sebab nak jamaah. Buat apa datang? Sebab tadi kekenyangan. Buat apa datang? Sebab tu boleh buat rancangan. Umat Islam dah berhenti merancang. Umat Islam dah berhenti merancang. Orang lain teruskan perancangan, tuan-tuan. Orang lain terus merancang. Mereka terus merancang sampai satu tahap mereka fikir macam mana nak menguasai. Kita pula tak merancang sampai kita fikir bilalah aku nak masuk syurga. Aku. Bukan bilalah ummah akan naik dan aku akan masuk syurga bersama dengan ummah. Itu saya kata. Hari ini saya nak semua orang, mari kita bercakap tentang ummah. Oh, kita kata Ustaz, tak ada penting apa. Oh, tak ada penting. Cucu tuan-tuan siapa nak jaga? Tuan-tuan nak jaga sendiri? Tak boleh. Saya ada anak tuan-tuan. Lepas ni saya akan ada cucu. Saya tahu zaman saya mungkin tak sempat nak melihat kehebatan Islam naik. Saya merasa gitu. Saya rasa mungkin zaman cucu saya. Tapi sebelum sampai ke zaman cucu saya, adakah saya serah membuta tuli, dia dibiarkan tidak ditarbiah. Maka jadilah dia rawak. Bila dia tidak ditarbiah, jadi dia rawak. Macam mana tak tarbiah? Allah dah susun sistem. Puasa mentarbiah secara jemaah. Ada qiyamulail. Kita nak minta cakap sikit je. Bukan, ya Allah dosaku banyak. Ya Allah ampunkan dosaku. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Orang selalu doa gitu. Dosa-dosa kita ya. Ya Allah, bagilah umat ini kuat semula ya Allah. Anak-anak kami berjaya ditarbiah semula ya Allah. Untuk kuatkan mereka. Mereka akan bantu Islam untuk naik dan menguasai balik muka bumi ini ya Allah. Pastikan kami semua dapat berkhidmat untuk agamamu ya Allah. Kami tak nak jadi duduk di bawah. Kerana Islam ditakdirkan untuk berada di atas. Bagi kami tarbiah, semua mereka berada di atas. Ada tak nada tu? Saya nak tanya. Saya kira nada tu dah tak ada dah lah ni. Saya dah checklist. Saya dah buka kuliah. Saya dah tengok. Mungkin sebab pattern kot. Pattern sebab hari ni semua cakap pasal peribadi. Macam mana cakap? Ustaz-ustaz kita pun cakap pasal peribadi. Oh, kita hendaklah banyakkan amal ibadah. Kita banyakkan amal ibadah peribadi. Tapi ummah tak ke mana tuan-tuan. Sedangkan semua ibadah yang Allah Ta'ala buat untuk mengukuhkan kita. Mudah ya compare. Simple ya. Cina hanya jumpa setahun sekali. Family dia. Makan besar. Wajib balik, jumpa family, duduk makan besar. Dengan makan besar itu, dia kumpulkan kekuatan. Dia tak ada jumpa hari Jumaat, dia tak ada jumpa hari Sabtu, dia tak ada. Pertemuannya hanya setahun sekali, tapi dia menguasai. Macam mana tuan-tuan? Salah kita jumpa tiap-tiap hari kah? Kah salah install sampai menyebabkan pertemuan itu tidak menjadi kekuatan. Pertemuan Jumaat tidak menjadi kekuatan. Yang paling teruk sekali, malang sekali,
pertemuan setahun sekali di Mekah tidak menjadi kekuatan. Habis. Tak ada muktamar, tak ada buat susun, tak ada buat balik. Orang daripada Rusia jumpa balik dengan orang Ukraine, kita sembang macam mana nak menguatkan rumah, kita buat satu perancangan, nanti tahun depan kita jumpa balik di sini. Allah dah buka jalan. Semua tool Allah Ta'ala dah bagi. Tapi satu ya, fikrah umat Islam hari ini songsang. Kerana mereka berfikir, Allah suruh mereka sembahyang. Tak, Allah suruh mereka mengambil manfaat sembahyang. Bukan suruh solat. Allah tak perlu solat kita. Allah nak suruh kita kuat. So, kalau kita kembalikan semula pemikiran ini, aku datang nak menguatkan jemaah. Aku pergi nak bersama supaya jemaah kuat. Aku nak Islam jadi kuat kembali. Yang paling malang sekali, ada sebahagian kelompok yang merasakan diri mereka tak boleh campur dengan orang. Itu lagi teruk. Mereka terus buat kelompok mereka saja secara eksklusif. Mereka nak zikir mereka saja. Kami tak mau campur orang lain. Kami nak duduk dalam kelompok kami. Ya. Kami tak nak campur dengan orang-orang maksiat. Menyebabkan kemaksiatan lagi banyak. Apa jadi? Ni. Baru ni ada perarakan. Geng-geng kononnya berarak kerana membela hak wanita. Tapi celah-celah tu ada benda pelangi. Itu saya nak peringatkan tuan-tuan, jangan duk pakai warna pelangi ni. Pelangi ni LGBT tuan-tuan. Tiba-tiba kita kata ni warna pelangi. Tuan-tuan LGBT lah tu. Tengok tu imam pula duk kebab dia dah tu. Lagi jahanam tuan-tuan. Bila dia buat himpunan, orang pun tegur himpunan tu. Ada puak yang akan bangun bela. Jangan usik. Ini perhimpunan keamanan. Tak ganggu siapa-siapa. Orang Islam pun dengar. Oh, tak apalah. Kita teruskan semayang lah. Semayang tidak menjadi kekuatan untuk mereka berkumpul. Nak bagi tahu, jangan siapa-siapa berani buat kerja-kerja yang haram ni. Tak boleh. Sebab tu dia try tengok test. Dia tengah duk test ni. Test orang Islam. Orang Islam bangun tak bila jadi ni? Tak. Hari ni orang sibuk beribadah. Memang Islam mereka kuat. Tapi Islam. Memang peribadi mereka kuat dengan Islam. Tapi Islam tidak kuat. Ini yang terjadi. Kita repeat balik tahun-tahun dulu. Ketika umat Islam kuat beribadah, Islam tidak kuat. Ini masalah. Sedangkan Allah nak, bila kamu kuat beribadah, Islam akan kuat. Itu sebenarnya. Lepas tu saya dalam misi kok mana pun saya akan cakap tajuk ni. Tuan-tuan rasa merapu ke tak merapu, itu terserah pada tuan-tuan. Tapi saya akan kempen tajuk ni, lagi umat Islam tidak bersatu dan kuat, dari segi ekonomi, dari segi kebendaan, dari segi empire, dari segi anak-anak dan generasi akan datang. Saya akan kempen terus sampai kita akan kuat balik. Sebab nak kuat tak lama, sekejap. Betulkan perjalanan pemikiran kita, insya-Allah kita kuat. Datang sini buat engagement, bukan main solat semata-mata. Sebab tu Allah suruh solat berjemaah. Ada mazhab mengatakan solat berjemaah itu wajib aini, bukan fardu kifayah macam mazhab kita Syafi'i. Sebab tu mereka tidak solat di rumah, mereka akan solat di masjid untuk orang lelaki-lelaki. Tujuan kenapa mereka ambil pendapat itu? Semoga ada engagement. Soalannya, ramai orang datang masjid tapi tidak ada engagement. Jadi marilah puasa kita kali ini ada engagement. Kita buka puasa kerana kita sama-sama nak kuat. Sama-sama kita faham hari ini kita kena kuatkan. Kalau itu dah start, insya-Allah orang akan boleh follow jalan ini. Tapi kalau tak start, sampai bila-bila pun macam ni, orang tu kuat Islam tapi Islam tidak kuat tuan-tuan. Ini kita takut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. وعلى آله وصحبه أجمعين. Kasih Ustaz makan warung satu makan. Alhamdulillah kita sudah masuk pada pusingan yang kedua pada malam ini. Dalam kita membicarakan dan mengupas tajuk persediaan menghadapi Ramadan. Sebagaimana Ustaz sudah menjelaskan sebentar tadi, Ramadan dalam bentuk satu madrasah tarbiyah. Dan bila kita sebut Ramadan satu proses pentarbiyaan, maka satu persediaan yang penting yang kita kena faham, kita kena kenali ilmu-ilmu berkaitan Ramadan itu sendiri. Kena kenali ilmu berkaitan Ramadan. Betapa banyak tawaran
engagement sebagaimana disebut oleh Ustaz Zul tadi, promotion yang ada dalam bulan Ramadan. Tapi kalau kita tak ambil peluang dan kesempatan, maka peluang Ramadan ini dia akan berlalu satu hari. Dia akan berlalu pergi, maka umat Islam akan kembali kepada kekuasaan ataupun kekuatan hanya untuk fardhi, kekuatan diri sendiri saja, tetapi tidak bertambah dari sudut intimami kekuatan jamaah. Sebab itu ada sebut yang pertama tadi hablum minallah, kita menghubungkan diri kita dengan Allah. Yang kedua hablum minannas. Yang ketiga kita kena kenali ilmu-ilmu yang ditawarkan di dalam bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan banyak tawaran yang diajarkan. Kalau dalam bentuk diri kita, contohnya solat tarawih, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan. Lalu irisan baginda sallallahu alaihi wasallam, man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Ini kalau kita tengok hadis ini dalam bentuk peribadi diri sendiri pun dia ada kelebihan, tetapi dalam masa yang sama Allah Taala mengajarkan betapa pentingnya jamaah. Man shalla ma'al imam, sesiapa yang solatnya bersama dengan imam. Maknanya di sini dia bersama dengan jamaah. Kekuatannya, kesabarannya dia tunggu sampai saat akhir. Orang yang bersama dengan jamaah ini, maka kelebihan untuk diri dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba lahu qiyamul lail, akan ditulis pahalanya qiyam sepanjang malam. Kalau kita tengok, kalau dia solat sendiri pun ada ganjaran pahalanya. Kalau dia solat sendiri pun ditetapkan pahala baginya. Tetapi kenapakah kekuatan jamaah yang Allah Taala ajarkan melalui Ramadan ini nak mengajarkan Islam bukan satu agama untuk diri sendiri, kamu berjamaah, kamu dapat kelebihan yang besar. Sebab itu kalau kita tengok sunnah kepada kita, nak sebut dari sudut kekuatannya. Kalau kita solat hari raya, sunnah kepada kita datang untuk solat hari raya dari satu arah. Apabila kita pulang daripada solat hari raya, kita pulang ke arah yang lain. Kenapa? Ini jamaah. Ini jamaah. Datang ke satu arah, kita buat engagement dengan orang ni. Pulang nanti daripada arah yang lain, ruang dakwah boleh disebarluaskan. Orang ni. Menyebabkan itu menjadi satu tuntutan di dalam agama. Nak mengajarkan kepada kita, ia bukan hanya berkaitan dengan fardu kepada diri kita sendiri saja. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, balik kepada apa yang kita bincang. Ramadan selain daripada persediaan yang kita sebut tadi, salah satu menjadi sunnah kepada kita di dalam bulan Ramadan, kita ingat kesusahan orang. Sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, afdalu sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling baik, sedekah yang dilakukan pada bulan Ramadan. Sedekah pada bulan lain ada pahala juga, ditetapkan ganjaran juga. Tetapi yang terbaik, number one, the best punya, kalau kita nak bagi makan pada orang, nak belanja orang, nak sedekah, dilakukan pada bulan Ramadan. Ini disebut sebagai Ramadan satu madrasah, bukan mengajar diri kita, tetapi mengajar kepada jamaah. Dan di dalam hadis yang lain, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperincikan lagi sedekah yang terbaik dalam bulan Ramadan. Yang terbaik pula dalam bentuk sedekah macam mana? Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri as-sha'im ghayra annahu yanqusu min ajrihi syai'an. Yang terbaik adalah kita memberi makan kepada orang lain berbuka puasa. Dan tengok tadi bila masuk, ada dibuat iklan kan, kita kempen sikit yang dibuka oleh masjid kompleks dan yang sedar. Satu slot kerajaan berbuka puasanya RM350. Ini sedekah yang paling baik. Kita bagi makan pada orang, ini ijtima'. Kita akan sedut pahalanya macam begitu ya. Dan yang terbaiknya,
Kalau sedekah ni tajuk orang masjid lagi dia yang lebih baik. Sebab orang ni orang yang banyak melakukan amal, banyak Al-Quran ni imam kita banyak ada orang lain yang lalu-lalu kadang-kadang sebahagiannya yang terbaik kita tajuk orang untuk makan, orang untuk puasa dan yang terbaiknya jemaah masjid. Sebab inilah duit beramal dalam bulan Ramadan. InsyaAllah inilah beberapa persediaan yang saya sebutkan dalam kita menghadapi Ramadan dan Ramadan. Silakan setelah ada soalan. Dibuka soalan dalam masa 10 minit. Kalau ada soalan, ada pertanyaan buat tadi, kita akan silakan. Baik. Assalamualaikum. Amin. Malam ini saya rasa ada kaitan dengan masalah ibadah puasa. Sebab itu Islam ini bukan saja tentang puasa, dia meliputi keseluruhan dalam hidup ini. Saya ingin bertanya kepada Zul, bagaimana pandangan Ustaz Zul? Ya, apabila baru ini kerajaan Islam, ya, yang benarkan daripada separuh beberapa ustaz-ustaz yang tidak boleh hadir di masjid untuk memberikan kuliah pada jemaah. Walau apa dengan kuliah sekalipun dengan kuliah sebenarnya wajib. Kalau ustaz itu bercakap tentang hijau kenegaraan, wajib. Tapi saya sebut juga dalam keadaan dan yang pergi ke mana ni bawa-bawa dia cakap orang banyak sebenarnya saya tak tahu. Berlaku beri belia mengajak beli Islam sampai ke gereja-gereja. Apa tindakan tidak sama? Apa tindakan menteri wilayah, menteri Islam? Saya rasa sedih tak boleh macam ni. Sedangkan Ustaz menerangkan menjelaskan global Islam sebenarnya dirhalang. Apakah ini berlaku zaman-zaman silam? Berlaku juga bahawa ini di Batuke, ada yang dipanggil orang Melayu, orang Islam biar bersama untuk win. Kita lihat, sesuatu mesti jawab lagi. Dia seorang pimpinan. Sedangkan Rasulullah SAW adalah Perdana Menteri, Presiden, lepas wafat 10 orang. Khalifah Islam ada peranan sebagai pentakdir negara. Khalifah Bakar, Umar, Osman, Ali dan semua orang. Saya tak tahu nama dia. Kesemua benda ini masih suka. Seorang pun orang tidak terlibat dengan politik. Hanya bisnes. Zul Haq ini, insyaAllah, apakah pandangan Ustaz tentang saya rasa ini agak sedih. Berlaku di zaman Spanyol, 800 tahun Islam memerintah. Ya, nah silap saya pergi ke Spanyol dulu tahun lepas. Sejarah ada Islam. Menara masih asyikkan. Sebabnya apabila Islam, orang Islam tidak faham isu kenegaraan, mereka berbincang sama-sama sendiri, melumpuhkan macam sekaranglah berbincang-bincang. Orang Islam berbincang-bincang sana, berbincang sini. Akhirnya kita akan tinggal jauh dalam masyarakat Islam. Saya rasa benda ini tidak sepatutnya kerajaan mana kerajaan di negara kita sekarang ini menjauhkan ustaz datang ceramah menjelaskan isu dan
juga. Kita nak tunggu apa lagi? Penduduk Islam di Malaysia ni 16 juta. Orang Cina lebih kurang 12 juta. Ratus. Kenapa kita tak bagi penduduk Islam? Tuan-tuan kalau lihat di Pakistan sekarang ini menterlakan macam itu ke negara. Tengok tadi itu berteraga. Siapa namanya Provina hak, siapa hak, siapa. Inilah nasib kita bimbang. Masa itu. Tidak betul jelaskan. Kesal tadi. Soalan yang sangat baik untuk kita bincang pada malam ni. Saya tidak mau react. Bagi saya perlu proact. Kalau kita react, kita akan jadi memberikan pandangan kepada persoalan itu. Kerana react ini sangat bahaya. Tapi kita harus proact. Maksudnya kita kena lebih wisdom. Islam ni dia mengajar kita jadi hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah bagi hikmah, dia akan dapat banyak kebaikan. Boleh tak para ustaz nampak tauliah itu sebagai suatu peluang, opportunity? Saya di antara orang yang dulu tidak ambil tauliah. Tapi tahukah bila kita ambil tauliah, peluang kita banyak. Saya tidak bercakap bagi pihak yang menghalang, tapi saya bercakap bagi pihak ustaz yang sepatut ambil tauliah. Dulu bila MAIS ataupun JAIS memperkenalkan tauliah, ada kebaikan yang sangat baik. Itu kita dapat engagement dengan MAIS. Kita dapat pergi jumpa siapa MAIS, siapa JAIS. Dan memang bila kita jumpa, dia orang sama macam kita. Dia orang bila bercakap, dia bercakap sama nada kita. Kita nak Islam pergi jauh, kita nak. Tanyalah Ustaz Lin duduk dengan Jakim. Dia tahulah kan, keadaan sama. Bagi mereka lagilah terperangkap. Cuba Ustaz Lin kata tak payah ambil tauliah, mampu dia malam ni. Jadi saya melihat proact. Saya sangat-sangat menggalakkan para asatizah mengambil tauliah. Sebab tauliah di Selangor ini dia tidak beban, tidak susah. Dia sebenarnya memudahkan urusan. Bagi kita, tauliah ini dibuat lebih kepada sebagai suatu. Dia datang ambil tauliah itu bukannya dia ada ujian sampai tahap kita kena lulus ataupun gagal. Tak ada. Saya pergi ambil tauliah wilayah, lagi simple. Dia tanya-tanya tak boleh jawab pun, lulus tauliah. Dia tanya tak boleh jawab. Dia tanya bahasa Arab. Aku bukan bahasa Arab. Dia tanya, ni apa ni? Ni apa dia? Ni bukan dia tanya tajwid tak apa, mak lazim kalimi musaqqah boleh jawab lah. Ada tanya, ni mubtada dengan khabar. Belakang tu apa dia? Naat ke apa? Mampu nak jawab. Kita dah lama tak bergelumang dengan bahasa Arab. Jadi kita lupa lah benda-benda gitu. Tapi akhir sekali lulus. Sebab satu saja di Malaysia ni, bila kita tidak mengenakan undang-undang tauliah ini, menjadikan kita sendiri rasa ragu, ustaz ni ada capable tak untuk sampai benda yang dia sampai tu. Jadi tauliah ni penting untuk memberikan satu gambaran bahawa Islam sangat detail. Baru ni pun dalam khutbah pun dia cerita, Nabi sendiri mentauliahkan kepada sahabat. Bila nak pergi hantar ke Yaman, Nabi tanya, kalau tak ada hukum dalam Quran, tak ada hukum dalam sunnah, kamu nak apa? Nak hukum dengan apa? Dia kata, aku akan berhukum birra'i dengan pandanganku. Itu tunjuknya Nabi tanya dulu. Itulah konsep tauliah. Tanya dulu. Hang ni nak mengajak apa? Kitab apa? Benda apa nak mengajak? Semoga apa-apa jadi, orang tak salahkan JAIS. Orang tak salahkan MAIS. Kan banyak kejadian-kejadian lah ni, apabila berlaku satu benda, orang tak cari penceramah tu, orang cari JAIS. Saya sendiri bila jumpa dengan 2-3 orang yang menguruskan, dia kata, Ustaz, kami ni pening kepala. Orang tuduh kami macam-macam. Orang tuduh kami ni belah UMNO lah, belah PKR lah. Kadang-kadang orang tuduh kami PAH. Kami pun pening, kami siapa? Jadi benda-benda demikianlah. Sebenarnya kita ambil tauliah untuk memudahkan urusan. Supaya kita ikut sistem. Betul, kalau ikutnya, tak payah ambil lesen pun boleh buat kereta. Tapi ambil jugalah supaya senang untuk kita berurusan apa-apa jadi. Senang untuk kita lihat. Bila diberi tauliah, dan tauliah boleh dia tarik balik. Bila dia tarik balik? Bila cakap terkeluar daripada yang sepatutnya. Ini saya kata tadi, bukan menghalang kebebasan, tapi menajamkan pemikiran. Menjadikan ada isu yang kita boleh bawa, ada isu yang kita lebih menjaga keharmonian. Sebab kita hidup dalam dunia hari ini, orang Melayu dia tak nak benda tidak harmoni. Dia nak kalau apa pun jadi, biar harmoni. Itu jawapan saya yang pertama. Bahawa bagi saya,
saya agak bersetuju dengan pengambilan tauliah. Dan kita pun rasa hari ni yang dibuat adalah dia kumpulkan semua orang untuk ambil tauliah. Ni hari ni yang dibuat. Mana-mana ustaz yang belum ambil tauliah, sila buh nama, kita akan bagi tauliah. Datang, ikut interview sikit, akan diberi tauliah. Saya rasa tak ada seorang pun tak lulus. Tak ada. Kecuali yang ada jelas sebut benda-benda yang bercanggah dengan mazhab Syafi'i. Contoh, dia kata dia Wahabi. Itu mungkin tak dapat lah. Sebab apa? Itulah di antara sebabnya ambil tauliah. Tak mau ada fahaman-fahaman lain yang boleh menyebabkan berlaku perpecahan di kalangan masyarakat. Itu tujuan dia. Jadi pihak agama dan pihak sultan, dia menjaga agama. So kita patuh larang itu. Bahkan setelah ambil tauliah, saya mendapat jemputan lagi banyak daripada tak ambil tauliah. Banyak surau kita boleh pergi, khutbah kita boleh masuk. Orang kata ustaz ada tauliah, turun hantar. Okay, dia jemput. Lagi senang. Pergi mana-mana jabatan kerajaan pun orang tak pikai dah. Ustaz ada sijil ke tak ada sijil. Sebab tauliah tadi dah cover semua benda-benda yang tak payah nak kena buat proposal sijil dan sebagainya. Itu saya kata melihat dalam kacamata pro-act. Yang isu tadi, mereka serang kita kod lain, itu bukan kaitan tauliah. Itu baru saya nak jawab. Patut mereka serang kita tu, kita patut memberikan jawapan lagi bagus. Hari ni, jangan tunggu ustaz untuk menjawab. Jangan tunggu orang agama nak jawab semua isu. Kadang-kadang orang agama ni dia ada keterikatan. Contohnya orang duduk jabatan kerajaan. Saya ambil contoh Ustaz Miftah. Dia pernah menjawab isu-isu yang berkaitan dengan politik. Dia akan jadi problem kepada jawatan dia. So kita pun kena tengok juga benda-benda demikian. Sebab ustaz ni bukan semua kaya. Kalau kena pecat nak kerja apa tu tak nampak yang macam ni hebat. Duit bukan ada ni kan. Anda faham juga tu. Kita manusia kan. Kalau dah kena buang, bini nak menterah apa? Dan tu kita kata bahawa bukan takut. Ketakutan satu bab. Berhati-hati bab yang lain. Ihtiyat satu bab. Kena hati-hati. Tapi janganlah takut sampai tahap tak buat apa-apa. Lepas tu Islam mengajar kecerdikan. Nabi dah tunjuk banyak cara. Bila Omar masuk Islam, Omar kata agama ni bukan benar Rasulullah. Dia kata ya benar. Kenapa takut sangat? Bukan takut. Kalau kita keluar pergi rodong, orang kena bunuh. Nak salah apa? Orang akan nampak Muhammad tak cerdik dalam bab bertindak. Itu dalam kes tadi kita kena fight. Kena pastikan ikut undang-undang dan kena pastikan kita boleh lawan. Sebab kita tak nak orang klaim kita, orang agama, orang ni, dia kerja nak berjihad, nak hancurkan negara. Kita bimbang tindakan yang tidak mengikut prosedur undang-undang akan makan diri. Saya ambil contoh mudah. Ada seorang ahli parlimen baru ni, daripada Kuantan. Ahli parlimen Kuantan, dia baru masuk parlimen. Dia sebut dalam ucapan dia. Ni bukan saya nak cerita politik, tapi nak cerita bagaimana kesalahan yang terjadi. Dia kata pergerakan yang baru ni adalah pergerakan LGBT. LGBT telah berkumpul di Kuala Lumpur. Mereka berkumpul dalam keadaan cuba untuk membuat LGBT. Orang tanya soalan, are you sure itu anjuran LGBT? Dah kena. Sebab dia kata, saya tak pasti. Habis? Orang akan kata, hang ahli parlimen tak buat research ke? Hang tak kaji ke? Akhir sekali dijawab oleh Pasir Mas. Pasir Mas jawab menarik. Dia kata, perhimpunan tu bukan LGBT. Perhimpunan tu adalah perhimpunan untuk membebaskan hak wanita. Ada NGO yang nak bebaskan hak wanita, membuat himpunan itu. Tetapi LGBT mengambil kesempatan. Baru tak ada siapa boleh tikai. Cerdik. Islam kena cerdik. Dia tak boleh rodong. Dia tak boleh rempuh. Kita tak nak jadi nak naikkan Islam. Akhir sekali Islam diharamkan. Kerana ketidakcerdikan kita membawa Islam. Saya perjuang benda ni. Islam mesti cerdik lebih pada orang lain. Kalau kita nak sue siapa pun, kita guna saluran undang-undang. Sebab itulah kepandaian musuh-musuh Islam. Mereka tak akan nampak macam tadi. Dia ajak orang pergi gereja, dia gunakan sandaran bahawa pergi gereja ni boleh. Siapa kata? Tom Brian Toman kata. Nampak? Dia guna balik buah kita. Tapi dia ajak pemuda pergi gereja. Kita sepatutnya ajak pemuda Kristian datang masjid. Kita jawab, ini kebebasan. Nampak tak? Itu kita kata hari ni pro-act lagi penting daripada react. Kalau react, memang nak marah. Pro-act. Baru Islam boleh jadi terbaik. Jadi saya kira apa yang saya jawab ni tidak menyebelahi siapa-siapa. Cuma saya kata, saya memang suruh mereka ambil tauliah sebab jemputan lagi banyak. Kalau mereka tak ambil tauliah, rezeki mereka sempit. Jadi ambil tauliah, jadi banyak sikit. Jalan boleh pergi insya-Allah. Allah.
Lagi soalan? Sekali. Assalamualaikum. Pertamanya kita mengucapkan syukur kepada Ilahi dan terima kasih kepada ahli panel dan juga moderator yang telah mengeluarkan isi ataupun fikiran yang sangat baguslah bagi saya. Namun ada beberapa soalan. Pertama sekali, bagaimana pelaksanaan puasa itu boleh mengukuhkan akidah ataupun keimanan, sama ada secara individu ataupun secara jamaah. Yang pertama. Yang kedua, mengapakah selepas mengalami tarbiyah Ramadan, perangai manusia itu sama je? Mana-mana orang kita boleh jawab lah. Sila saya. Saya jawab. Sila saya. Oh, dua. Satu tu apa yang apa? Boleh mengukuhkan keimanan. Memang kalau ikutnya wallahualam. Bila ikutnya, bila kita beribadah, tujuannya adalah untuk mengukuhkan keimanan. Sebab tu diletakkan syaratnya iman wahtisabah. Itu dua syarat tu yang orang tak penuh. Keimanan dan muhasabah. Apa maksud muhasabah? Muhasabah ni orang duk ingat, Allah dosa aku banyak. Tak, muhasabah ni kena tanya, hubungan aku dengan Allah okey tak ni? Tuan-tuan, percaya tak? Kita sembahyang ni pun tak menambahkan keimanan bila tidak ada connecting dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai daripada awal takbirnya dia berhubung dengan Allah. Berapa ramai masa berada dalam bulan Ramadan, tengah dia lapar tu dia kata, Ya Allah, seronoknya dah jadi Islam, Ya Allah, terima kasih. Kalaulah nikmat ini dapat pada orang lain, Ya Allah, aku juga rasa seronok, Ya Allah. Pernah tak kita berdialog, bercakap dengan Allah? Saya boleh katakan hari ni, jarang orang ada connecting dengan Allah. Mereka cuma melaksanakan ibadah, tapi mereka tidak bercakap, berhubung, berbicara, mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba buat kali ni. Masuk Ramadan ya, tengah hari, pagi nak solat Zuhur, masuk iktikaf, ambil peluang, Ya Allah. Terima kasih bagi jadi aku Islam, Ya Allah. Terima kasih dapat masuk Ramadan, Ya Allah. Masa tu boleh rasa dekatnya kita dengan Allah Ta'ala. Sebab tu lepas tu kalau keluar nak buat benda buruk, kita rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang hari ni, orang sembahyang, tapi putus hubungan. Tak boleh. Yang itulah punca yang menyebabkan, mengukuhkan apabila setiap ibadah yang kita buat tadi, ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hubungan tu, mesti ada rasa bercakap dengan Allah. Contoh bila kita solat, boleh tak kita cakap, Ya Allah, tolonglah. Kali ni aku tak mau ingat apa dah. Aku nak ingatmu, Ya Allah. Aku tak mau ingat masalah di rumah. Aku tak mau ingat semua. Boleh tak kali ni aku nak bermesra denganmu, Ya Allah. Bagilah kasihmu padaku, Ya Allah. Aku nak merintih sekejap. Kerana penat sangat dah fikir dunia ni, Ya Allah. Pernah ada orang buat? Jarang, tuan-tuan. Kalau start kita buat gitu, insya-Allah kita akan rasa, Ya Allah, nak semayang, Ya Allah. Kalau setiap kali solat, ada ruang bertemu dengan Allah. Ni kita duk nampak solat tu kewajipan. Memang tak menambah iman. Tapi solat tu bila nampak adalah penghubung dengan Allah, kasih dengan Allah. Ingatlah, peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah pertemukan dengan Nabi Muhammad. Jadi, bahasa nak balik, Allah bagi solat. Kenapa? Sebab tak semua orang boleh jumpa Allah direct. Tapi semua orang boleh jumpa Allah dalam solat. Ambil solat ni untuk jumpa aku. Betul kan yang tu? Ramadan untuk merintih dengan Allah. Merintih apa? Saya banyak benda saya merintih. Ya Allah, aku tengah buat usaha pro ni, Allah bagilah ada insan-insan yang bersama, Ya Allah. Aku nak tengok ustaz-ustaz ni jadi pentarbiah orang, Ya Allah. Janganlah ustaz-ustaz menjadi pemecah belah, Ya Allah. Ya Allah, bagilah ustaz-ustaz ni dikumpulkan dalam usaha pro. Mereka betul-betul boleh guna ilmu. Mereka tidak ada masalah income lagi, Ya Allah. Kau bantulah aku, Ya Allah. Itu doa saya. Yang saya mengadu terus pada Allah. Sebab kalau mengadu pada manusia, manusia tak faham. Jadikan peluang untuk mengadu dan bersyukur pada Allah Ta'ala. Barulah iman akan bertambah. Wallahu a'lam. Soalan yang kedua berkaitan kenapa selepas Ramadan dia makin jauh amal dia, iman dia pada Para jemaah sekalian, kalau kita perhatikan Ramadan, bulan selepasnya adalah Syawal. Syawal dalam bahasa Arab ia merujuk kepada ekor kalajengking yang menaik ke atas. Kalau kita tengok kalajengking kan, badannya dan ekor tu dia akan naik ke atas. Naik ke atas itulah yang disebut dalam bahasa Arab sebagai Syawal. Sepatutnya lepas Ramadan masuk dalam bulan Syawal, amalnya akan makin tambah. Amalnya makin meningkat, imannya makin baik. Tapi kenapa bateri itu makin low, makin down? Persoalan ni pernah tak berlaku
pada seorang sahabat namanya Hanzal. Hamzah. Dia bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tanya, wahai Abu Bakar, aku bila bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam majlis ilmu, berkumpul dengan para sahabat, tarbiyah bersama dengan orang ramai, orang soleh, iman aku full. Dia kata. Tapi bila duduk seorang-seorang menyendiri bagai-bagai, iman aku dah. Dia mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar kata, kalau kamu merasai perkara yang sama, sebenarnya aku juga merasai perkara tersebut. Bila dengan Nabi SAW full iman, amal mantap, terbaik. Bila balik majlis dengan Nabi, balik bersama dengan para sahabat, rasa down. Maka dibawa persoalan ini kepada Rasulullah SAW. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah. Kamu carilah jemaah-jemaah serta-serta orang-orang yang lain dalam keadaan. Ramai orang bila awal Ramadan full masjid. Anda yakin MKPSC sampai keluar. Tapi bila 10 hari yang kedua Ramadan, 10 hari yang ketiga, dia makin kurang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, alaikum bil jamaah. Ikatkanlah diri kamu dalam kalangan jamaah orang yang soleh. Nescaya kamu tidak akan dipecah belah oleh syaitan. Bila kita menyendiri seorang-seorang kelompok yang sedikit, ketika itu akan syaitan membisikkan. Tak payahlah solat jamaah, tak payahlah baca Al-Quran, tak payahlah sekian. Tetapi bila kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, maka kita sentiasa akan diingatkan. Maka kesimpulannya, kenapakah iman kita payah untuk meningkat selepas Ramadan? Sepatutnya Syawal itu berlaku peningkatan kerana kita mula meninggalkan jemaah orang yang soleh. Allah. Terima kasih atas soalan tadi. Dijawab dari dua orang kita. Jadi, alhamdulillah bulan ini terakhirlah sebelum kita 1 jam 10 kita berada di sini. Jadi rasa cepat sangat. Saya ada dua repeater ni dia seorang ni soalan ni dia rasa cepat ini. Alhamdulillah dapat kita ambil pemahaman apa yang disampaikan oleh kita dari yang terbaik dalam ini untuk menghadapi Ramadan seminggu. Jadi untuk baik bersama lah kita amalkan apa yang telah disampaikan dan kita bersedialah. InsyaAllah kita akan mengumpulkan cerita dari kita banyak. Jadi sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada dan juga kepada jemaah semua. Inilah forum yang pertama untuk hari JK baru ini dan kepada tahun ini. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.